Bising. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Tunku Jaafar, tuan-tuan guru yang ada pada hari ini, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan dalam bentuk kata-kata dan juga dalam bentuk perbuatan kita. Kata-kata ni mungkin kita boleh, mulut kita tu alhamdulillah, syukur. Yang tu zahir kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, perbuatan kita pun tunjuk gaya macam mulut kita lah. Kalau kita alhamdulillah, taklah mata tu apa ni tajam mata tu kan, tak kan, kita alhamdulillah senyum. Yang tu juga lambangkan kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, saya ingat kena clarify satu bondo lah, sebab kemarin lah, minggu lepas lah, saya kat nilai ada orang tanya soalan. Dia tanya, Ustaz, mana lagi bagus, kita nak buat sunnah Nabi ko, kita nak buat sunnah ko, kita nak buat sunat? Itu tanya kan, mana lagi bagus, nak buat sunnah ko, nak buat bondo yang sunat? Jadi kat situ rasa macam okey, mungkin benda ni orang tak faham kan, sunnah ko, sunat ko, apa ko. Jadi asalnya perkataan sunnah tu, sunnah dan sunat itu adalah perkataan yang sama, perkataan yang sama. Sebut satu sebut macam Arab, satu sebut macam Melayu kan, sunnah mau sunat kan. Okay, sunnah jadi perkataan itu sebenarnya sunnah lah. Sunat tu pun maksud dia, perkataannya adalah sunnah lah. Cumanya mungkin soalan dia tu, dia tak tahu ada dua disiplin ilmu yang berbeza, guna perkataan yang sama tapi dia sebenarnya untuk dua disiplin ilmu yang berbeza. Sunat yang kita sebut tu kan, ni buat ni sunat, buat sunat kan. Sunat itu di dalam disiplin ilmu fiqh, ilmu fiqh, yang tu panggil sunnah. Jadi kalau kita buka kitab fiqh ataupun kitab fiqh, kita jumpa ini adalah sunnah ataupun ini adalah sunat. Sunnah lah tu, sunat tu. Maksud dalam kitab fiqh, maksudnya adalah mandub, disukai, an-nafilah, ekstra. Ekstra. Yang tu maksud sunnah di dalam kitab fiqh. Kitab fiqh, sunnah maksud dia ekstra. Jadi contohnya macam sujud, bacaan ketika mana kita sujud. Di kalangan mazhab ada yang mengatakan ia hanyalah sunnah kan. Tapi bila istilah tu maksudnya adalah istilah fiqh lah. Ada yang kata sunnah, ada yang kata wajib. Yang menganggap sunnah maksudnya Nabi ni dia sebenarnya baca kat situ bukanlah benda tu wajib, tapi dia memang nak baca. Macam tu lah mazhab berpandangan yang tu. Kalau yang wajib pula, Nabi baca tu memang Nabi setiap kali sujud mesti baca. Jadi itu maksud sunnah kat situ. Sunnah tu maksud dia ekstra. Sunat yang kita sebut sunat tu sama, itu maksud dia ekstra. Itu dalam ilmu fiqh. Okey. Manakala di dalam ilmu hadis, ilmu hadis sunnah, yang kita belajar ni, kita belajar hadis sebenarnya tuan-tuan. Kita belajar doa Nabi, tapi dalam disiplin ilmu hadis lah. Jadi bila kita sebut sunnah di dalam ilmu hadis, maksudnya adalah aqwalun wa af'alun wa iqrar, ataupun au taqrir. Maksudnya kata-kata Nabi cakap apa pun itu dianggap sunnah. Nabi suruh apa ko, kata macam tu ko, buat macam ni ko, dia kata, maknanya itu dikira sunnah. Ataupun apa yang Nabi buat itu juga dianggap sunnah. Ataupun apa yang Nabi akui, sahabat buat, Nabi kata okey, boleh, ia juga dianggap sunnah.
Sunnah juga di dalam ilmu hadis termasuk sifat khalqiyah, sifat Nabi ni macam mana, badannya macam mana, itu juga dianggap sebahagian di dalam ilmu hadis juga sebagai sunnah. Dan juga akhlaknya juga dianggap sunnah. Nabi ni lembut orang, senyum orang, yang tu juga dianggap sunnah. Jadi apabila kita dengar perkataan sunnah, sunnah, kita kena hidupkan sunnah Nabi, contoh kan, sunnah Nabi. Jadi sunnah yang dimaksudkan orang di situ bukan sunnah dalam fiqh tu tadi, bukan. Sunnah tu ada dimaksudkan adalah di dalam disiplin ilmu hadis. Ilmu tu yang dimaksudkan dengan sunnah. Jadi apa yang nak dihidupkan tu? Nabi ni macam mana bangun tidur, macam mana masuk bilik air, keluar bilik air, kaki apa, kan? Lepas tu dia baca apa, lepas tu macam mana dia solat, mana letak tangan, macam mana cara berdiri. Yang tu yang orang maksudkan sunnah, bukan yang fiqh tadi, itu dalam ilmu hadis. Yang tu orang kata jom kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi mungkin benda tu kita kena jelas. Jadi dalam ilmu hadis juga, maksudnya dalam apa yang kita belajar hari ini juga, kita sebenarnya belajar sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang kita belajar ni daripada doa-doa yang Nabi baca. Tetapi dia cover satu benda ialah bacaan Nabi. Dia tak cover lah perbuatan sekali. Ini hanyalah doa Nabi, apa yang Nabi baca. Jadi doa juga salah termasuk di dalam satu sunnah Nabi yang besar. Nabi SAW, tuan-tuan, hidup dia ni, intipati hidup dia tu, dia adalah seorang yang sangat positif. Orangnya positif. Dia panggil optimis, percaya masa depan insya-Allah baik. Yang tu yang Nabi, sebab tu apabila Nabi datang ke Madinah waktu sebelum tu nama dia Yathrib. Yathrib ni tempat tak elok lah dulu. Jadi bila Nabi datang ke Yathrib, orang happy jumpa Nabi. Nampak macam benda baik akan berlaku di Yathrib. Yang tu Nabi SAW. Sentiasa dia sendiri adalah positif, dan dia bawa orang lain juga rasa positif. Dan doa yang kita belajar ni, tuan-tuan, doa yang kita belajar ni sebenarnya ia adalah salah satu bentuk positifnya Nabi. Doa itu adalah harapan. Betul? Allah, ya Allah, berilah dia ni. Itu adalah harapan kita. Itu maksudnya kita tidak putus asa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita sentiasa optimis, kita sentiasa positif, kita sentiasa husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan demikianlah juga apa yang kita belajar hari ni. Tuan-tuan, jadi hari ni tak nak membuang masa, kita nak sambung. Maksudnya bacaan mana itu? Bacaan selepas tasyahud, sebelum memberi salam. Jadi kita hari ini nak belajar doa Nabi, apa yang Nabi baca selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam tahiyat, sebelum beri salam apa yang dia baca. Ini kita nak masuk pada doa yang ketujuh. Okey. Habis tidak baca minggu lepas dah. Tak apalah, kita bacalah kejap sikit. Okey, bacaan yang ketujuh ni, hadisnya ataupun doa yang kita nak belajar adalah pendek. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Okey. Datang mana doa ni? Yang tu yang kita nak baca hadis. Macam mana datangnya? Jadi kita pun bila kita tahu doa tu, kita pun nak tahu juga macam mana, apa sebab ada doa ni. Okey, jadi kita nak tengok hadisnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Daripada Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap kepada seorang lelaki, ma taqulu fis salah. Okey, apa yang kamu baca di dalam salat. Jadi sebelum daripada tu, saya ingat minggu lepas, 2 minggu lepas kita dah cerita tentang, ataupun 3 minggu lepas, siapa yang lelaki Nabi SAW cakap ni. Jadi lelaki ini nama dia Sulaim Al-Ansari. Sulaim Al-Ansari, yang mana orang tuduh dia munafik. Orang tuduh munafik sebab apa? Ingat tak? Sebab dia mufaraqah.
Waktu Muaz jadi imam, waktu tu Muaz solat dengan Nabi solat Isyak. Nabi dia solat dengan Nabi solat Isyak. Lepas tu apabila dah habis solat Isyak, Muaz pun balik kepada kaum dia. Dia solat Isyak bersama dengan kaum dia. Jadi tak laratlah ramai-ramai satu kaum tu nak pergi solat dengan Nabi di Madinah, tak larat. Jadi Muaz seorang jelah pergi sembahyang, betul balik dia jadi imam pula untuk kaum dia. Cuma bila dah lewat ni, Muaz pula solat panjang solatnya kan, panjang pula solat. Jadi lelaki ni tadi yang riwayat yang Nabi cakap dalam hadis ni tadi, lelaki ni dia niat seorang-seorang, tak apa, dia solat seorang-seorang. Jadi dia tak ikut imam, dipanggil mufaraqah. Bila mufaraqah macam tu, zaman Nabi SAW, isu yang sensitif di kalangan orang Islam adalah munafik. Munafik. Siapa munafik? Nabi tahu siapa munafik. Tapi Nabi tak pernah sebut pun siapa. Jadi ramai orang-orang yang beriman ni, yang kuat iman ni rasa macam dia yang munafik. Macam pembelot lah kan, pembelot. Jadi dia rasa macam dia. Jadi apabila orang tuduh munafik, lelaki ni kata apa? Satarawna ghadan insya-Allah idzal taqa idzal taqal qaum. Macam itulah lebih kurang ayat dia. InsyaAllah korang akan tahu aku munafik ke tidak bila kita berperang esok. Perang apa yang dia orang tengah bersedia waktu tu? Perang Uhud. Perang Uhud. Okey. Jadi lelaki ni bukan munafik. Jadi apabila dibawa kes itu kepada Nabi, solat Nabi Muaz solat panjang-panjang, lelaki itu pun bawa kes ni kepada Nabi. Nabi bela siapa? Bela lelaki ni tadi. Dia marah Muaz. Kenapa kau solat panjang-panjang? Afattanun anta ya Muaz. Engkau nak jadi fitnah ke wahai Muaz? Okey, itu adalah Sulaim Al-Ansari. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan, dia adalah seorang dia marah tu bukanlah marah macam mana kan, tapi dia mendidik masyarakat. Yang dia marah tu bukan dia marah orang baru dalam agama, tak. Dia marah orang yang dah lama mengaji, tak faham. Macam tu. Dia adalah seorang guru yang baik. Jadi ada juga satu kes apabila ada seorang sahabat ni, apabila dia solat, lepas tu dia bersin. Lepas tu dia alhamdulillah. Dia bersin, acim, alhamdulillah sebut Jadi orang-orang lain ni orang lain ni jadi pandang kat dia. Pandang tu dia kata faja'alu yamruqunani bi absarihim. Seolah-olah orang lain tu macam pandang tajam dekat saya. Dia riwayat hadis ni, dia kata orang lain tu pandang macam dia macam panah, yamruqunani bi absarihim, macam dia orang ni panah mata tu macam ada nak panah, tembak muka dia kan, macam tu. Semua pandang macam tu kan. Jadi bagaimana Nabi SAW bagi tahu, ajar orang lelaki ni. Nabi tak marah dia. Kalau orang baru dia tak marah. Dia cakap apa dekat orang tu? Dia kata hadhihi salatu la yaslah fiha syai'un min kalamin nas. Maknanya solat ni tidak sesuai untuk bercakap. Macam itulah cakap. Jadi tak perlulah kalau kita bersin pun kita tak perlulah alhamdulillah. Tuan-tuan tak perlu alhamdulillah. Solat dia solat. Sebab tu kita panggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kita tak angkat takbir ihram tu maksudnya mengharamkan segala benda. Benda lain tak ada dah. Makan, minum, telefon, kojok, tak ada, stop. Jadi begitu cara Nabi SAW ajar. Begitu juga kes yang ada orang Badui. Orang Badui ni, A'rabi ni orang Badui lah. Dia kencing dalam masjid kan. Dia kencing dalam masjid. Tapi masjid Nabi tak adalah kapet. Masjid Nabi tu pasir lah. Jadi apa Nabi buat? Nabi suruh sahabat ni nak pukul dah orang tu. Orang hajar punya orang kan. Orang nak solat dia boleh koncing kan. Pasir, orang Arab, orang kampung, orang padang pasir, dia nampak pasir dia koncing situ, dia berak kat situ, dia buat semua benda kat situ kan. Jadi dia buat macam biasa. Sedangkan tempat itu adalah tempat yang mulia, masjid Nabi kan. Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil air jirus. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Lepas tu benda yang sama juga inna hadzal masjid, masjid ni bukanlah tempat untuk kita buang air tapi ia adalah tempat untuk mendirikan solat, untuk membaca Quran. Lepas Nabi cakap baik-baik, sedangkan sebelum daripada tu orang-orang lain ni nak pukul dah dia. Tapi Nabi cakap baik-baik, lepas tu dia doa. Dia kata orang lain ni, Nabi okey, dia kata kan.
Ya Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada, kan? Ya Allah, rahmatilah aku dan juga Muhammad. Jangan rahmati orang-orang lain. Ya, dia marah kan, dia marah sama orang lain tu. Nabi dia suka kan, cara Nabi didik. Ada juga lagi satu, iaitu ketika mana ada isteri-isteri Nabi ni, dia bagi makanan dekat Nabi. Isteri-isteri Nabi ada banyak isteri kan. Dia bagi kepada Nabi. Nabi mungkin ketika itu bersama di rumah Aisyah lah. Jadi Aisyah ambil makanan. Bila Aisyah ambil makanan, tumpah makanan, jatuh makanan tu. Fa darabat Aisyah al-qas'ata bi yadiha. Maksudnya makanan tu jatuh, pecah lah. Jatuh pecah. Jadi berteraburlah makanan tu. Nabi buat apa? Kalau kita macam mana tuan-tuan? Kita nak ajar bini ni, peganglah betul-betul kan. Kita nak marah je kan, kita ni kan. Peganglah betul-betul. Apalah, itu tak larat. Tak larat kau lah. Abang boleh ambil kan? Kita nak marah kan. Nabi juga apa? Ta'am bi ta'am, ina bi ina. Kan? Nabi cakap, okey, ni makanan dengan makanan, angkat. Bekas dengan bekas. Jadi Nabi SAW begitu lembut. Ya, nampak Nabi SAW dia tak ada marah. Jadi bila kita buat salah, bila orang ajar kita tu, kita suka mau. Jadi demikian Nabi SAW. Okey, balik kepada kisah ni. Lamona lah cerita tadi kan. Ma taqulu fi salah. Nabi SAW cakap dengan lelaki ni, nama dia Sulaim Al-Ansari. Dia tanya kepada Nabi tanya kepada Sulaim, dia tanya, apa yang kau baca dalam salat? Qala atashahhad. Aku bertasyahud. Tasyahud tu maksud dia tahiyat. Thumma aqulu, kemudian aku baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang inilah doa ni tadi. Nabi tanya orang tu, kau baca apa? Orang tu cakap, aku baca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, minta pada engkau, as'aluka, minta pada engkau al jannah, iaitu syurga. Syurga. Jadi syurga orang Islam dia sebut jannah. Orang putih dia sebut heaven. Jadi orang Islam pandangan dia terhadap syurga, jannah maksud dia tempat yang tertutup. Dia macam jin tu tak nampak, jadi tertutup. Jannah, jadi tertutup dengan apa? Dengan pokok-pokok yang rendang, yang banyak. Yang tu jannah. Tapi orang-orang Kristian dia panggil heaven kan. Jadi heaven tu mana? Ke atas. Jadi sebab tu dia punya idea syurga tu, heaven tu dah ke atas kan. Heaven tu macam langit kan. Jadi itu beza kita. Jadi orang Islam ni dia tak panggil lah syurga dia heaven. Kalau dia terjemah dalam orang putih dia sebut paradise kan, paradise. Macam tu lah. Jadi tak sama Jadi kalau kita jumpa perkataan heaven biasanya Mat Saleh guna ataupun orang Kristian guna. Tapi kita pakai jannah. Okey. Aku minta engkau syurga, wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan engkau minan nar, daripada nar. Nar itu neraka ataupun api. Nar ni asalnya perkataannya adalah api. Ama wallahi ma uhsinu dan danatak. Demi Allah. Okey, dia sambung sikit. Demi Allah, aku tak roti. Ma uhsin ni, ma uhsin dan danatak, aku tak roti. Dan danatak ni maksudnya apa yang Nabi, dan danatak wala dan danata Muaz. Aku tak roti apa yang engkau dan Muaz baca. Lelaki ni nampak dalam solat, lelaki ni mungkin dia ada bersolat bersama Nabi, dia nampak Muaz baca. Ketika dia solat dengan Muaz, dia nampak Muaz baca macam tu. Dia nampak Nabi pun baca kan waktu solat, waktu tasyahud. Tasyahud tu bila baca, dia nampak Nabi baca, tapi dia tak faham. Yang tu dipanggil dan danah. Dan danah. Aku tak reti apa yang engkau baca sama Muaz baca, tapi aku tak reti. Jadi aku baca yang ni lah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata haulahuma nudandin. Lebih kurang macam itulah yang apa kami baca.
Lebih kurang, maksudnya kau minta syurga, minta lindung neraka. Minta dapat syurga, minta lindung neraka. Lebih kurang macam itulah apa yang kami baca tu. Yang kau tak faham tu kan, haulahuma nudandin. Macam itulah yang apa kami baca. Okey eh? Okey, jadi yang pertama sekali apa yang kita nak cakap, doa ini bukan datang, bukan Nabi ajar pun. Siapa yang baca ni? Sulaim Al-Ansari ni yang pandai-pandai sebenarnya. Jadi boleh ke kita memandai ya? Tak boleh. Sebab pertama sekali bila Sulaim Al-Ansari dia kata aku baca macam ni, Nabi approve. Nabi approve, barulah okey kan. Kita baca tak apa-apa, kita baca dia tiba kita kata, oh ini pun boleh, dia boleh buat. Dia ada Nabi chop kat situ. Nabi kata okey, lebih kurang macam itulah. Jadi kita tak bolehlah nak memandai dalam agama ni. Agama ni kita tak boleh memandai. Agama ni seperti mana yang saya khabar dulu, agama ini siapa punya? Allah punya. Jadi Allah bagi lesen dekat siapa untuk sampai kepada kita? Rasul. Rasul ajar kita, Rasul bagi tahu kita, okey. Yang lain jangan memandai kan. Macam orang buat solat, contoh kan, kita solat Jumaat ni nampak macam tak cukup. Kita buat solat Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Solat Jumaat tu khutbah sekali tak cukup seminggu, kena 4 kali kan. Jadi itu memandai-mandai. Itu memandai dalam agama Okey, yang tu tak dibenarkan di dalam agama lah Okey. Jadi bacaan-bacaan ni juga sebenarnya bersifat tauqifi kecuali maksudnya apa yang Allah ajar, apa yang Nabi bagi tahu itu yang kita buat. Tetapi kalau ada kes macam ni Nabi approve, okey okey alright. Boleh. Okey, kita baca satu lagi doa lah. Rasa tak sampai kot doa. Okey, kita tengok terus kepada doa yang seterusnya tuan-tuan. Doa yang ke-8. Doa yang ke-8. Kita tengok doa tu dulu. Macam mana nak baca ini kan? Okey, doanya berbunyi, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Jadi panjang doa ni, saya pun tak lancar. Jadi tapi tuan-tuan kita ni kadang-kadang nak beramal dengan agama ni, dia kena ada sikit usaha lah kan. Kadang-kadang sikit usaha itu yang kita lancar, itu yang kita ingat kan? Itulah bacaan kita setiap malam kan. Dia kena ada sedikit usaha lah. Kita apa yang dia tahu je lah, sampai sekolah rendah itu cukup lah, itulah yang dia amal. Jadi tak ada pertambahan lah kita ni kan. Takat sekolah rendah, apa dia belajar tu je kan. Jadi kita hari ni kita nak perkenalkan doa ni. Yang kita nak perkenalkan doa ni, mungkin kalau maknanya membawa maksud yang dalam kepada kita cuba lancar. Okey, jadi kita nak tengok datang mana pula doa ni. Yang tu pun penting juga. Betul tak doa ni, hadis ni sahih ke, dhaif ke, apa ke, kan kita kena tahu jugalah. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan antaranya akhrajahu an-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim dan disahihkan oleh beberapa orang siapa saya tak ingatlah siapa tapi ada yang mensahihkan hadis ni Jadi kita nak tahu hadis tu hadis apa? Hadis daripada Atha bin As-Sa'ib. Atha bin As-Sa'ib an abihi. Atha bin Sa'ib bin As-Sa'ib ni daripada bapaknya. Okey. Qala Salla bina Ammar ibnu Yasir salatan fa'aujaza fiha. Telah bersolat dengan kami Ammar bin Yasir. Okey, dengan nama ni Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir ni tuan-tuan?
Kau nak Ammar bin Yasir? Sabarlah keluarga. Tak nak dengar lagu tu. Lagu Hijaz kan. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana kan. Yasir Jadi Yasir itu siapa? Yasir adalah suami kepada Sumayyah. Sumayyah kan? Sumayyah adalah antara syuhada yang pertama ataupun syahid yang pertama di dalam ketika Nabi diutuskanlah. Nabi diutuskan, apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, siapa orang pertama, wanita pertama yang terbunuh kerana Islam? Siapa? Sumayyah. Yasir tu isteri dia. Yang ni cerita ni tentang siapa? Ammar bin Yasir. Maksudnya Ammar ni anak kepada Yasir dan juga Sumayyah tadilah. Ni anak Sumayyah ni, Ammar. Okey. Jadi Ammar ni adalah sahabat. Sahabat. Jadi bila rantaian dia, Atha bin As-Sa'ib tadi, dia cakap daripada bapaknya. Jadi riwayatkan hadis ni adalah bapa dia. Bapa dia kata Ammar solat dengan kami. Ammar bin Yasir solat dengan kami. Maknanya Ammar sahabat. Bapa dia ni apa? Yang riwayat hadis ni, bapa ni adalah tabi'in. Bapa ni adalah tabi'in lah. Yang riwayat hadis ni adalah tabi'in. Okey. Ammar telah bersolat bersama-sama kami, fa'aujaza fiha. Kemudian Ammar apabila solat dengan kami, dia solat ringkas je. Yang tadi kes solat panjang mana? Yang ni solat ringkas mana pula? Fa'aujaza fiha. Ammar solat ringkas je. Faqala lahu ba'dul qaum. Lalu sebahagian kaum cakap kepada Ammar. Dia cakap apa? Laqad khaffafta au aujasta as-salah. Engkau dah pendekkan sangat solat ni. Kau dah ringkaskan sangat solat ni, wahai Ammar, kan? Biasanya mungkin dia orang biasa solat panjang. Tiba Ammar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang solat dengan dia orang dan dia ringkas je. Solat ringkas je. Lalu apa kata Ammar? Yang pertama sekali, kenapa mereka komplain? Kalau kita alhamdulillah kan, kita tarawih imam tu laju, alhamdulillah kita. Dia orang tak kan. Apalah pendek benar ni. Jadi menunjukkan perbezaan iman kita mau dia orang lah kan. Kita nak copek, balikkan nak tengok TV. Ada berita pukul 10, usah boleh. Dia tak. Solat itu bagi mereka panjang kan. Solat sebab apa? Orang-orang ni apabila dia solat, apabila kita ni, sebab tu penting belajar. Salah satunya penting juga belajar doa Nabi dalam solat, bahasa Arab kan, kita tahu sikit-sikit makna je. Solat itu menjadi kita punya qurratu ain, maksud penyejuk mata kita. Kita rasa macam wah, seronok lama-lama solat. Macam mana kita seronok duduk depan berita, tengok bola lama-lama tu, macam tu lah orang dulu rasa ketika mana solat. Tak sabar-sabarlah nak solat. Rasa perasaan tu dia nak datang, perasaan yang macam tu. Suka, sedih, senyum, ketika mana solat, bila mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Okey, sebab tu dia komplain. Okey, apa kata Ammar? Amma ala zalika faqad da'awtu fiha bida'awatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tu yang kau rasa pendek benar tu, aku ada baca dalam solat yang tadi tu dengan doa-doa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar kata pendek benar ke? Dan ada baca doa tadi yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi doa yang kita baca tadi tu lah. Pendek ke panjang tadi doa tu? Kalau ada orang tahiyat baca lama macam tu, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Jadi itu apa lah panjang benar ni kan. Yang tu pun dia rasa pendek kan. Okey. Falamma qama tabi'ahu rajulun minal qaumi. Apabila Ammar dah cakap macam tu, settle lah, aku dah baca tadi kan, aku dah baca. Lepas tu dia pun bangkit, dia pergi. Apabila dia pergi, tabi'ahu rajulun minal qaum. Hadis ni cerita ada seorang lelaki yang ikut Ammar. Seorang lelaki ikut Ammar. Cuma dalam ni dia cakap huwa abi ghaira annahu kana an nafsihi. Atha, yang riwayat hadis ni Atha bin Sa'ib.
Atha bin Sa'id, dia kata dia dapat hadis ni daripada siapa? Bapaknya. Yang ikut tu adalah bapak dia. Ghaira annahu kana an nafsihi, dia tak nak, dia ni tak ada kunyah, dia tak nak ada nama dia dalam hadis ni. Ini juga salah satu benda menunjukkan seseorang itu begitu dia low profile. Dia tak nak lah Eden lah yang dapat tu, doa ni Den yang dapat, tak yang dapat tu dia tak mendapat dari. Begitu tawaduknya orang generasi inilah, generasi awal ni. Khairun nasi qarni, Nabi kata sebaik-baik manusia yang ada pada kurun aku ni, yang hidup dengan aku ni, the best. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang selepasnya. Summal ladzina yalunahum, selepas tu orang generasi selepas tu. Jadi orang-orang ni generasi masih lagi dalam generasi yang terbaik. Jadi mereka, sebab tu solat pendek pun komplain. Siapa yang dapat doa ni, dia pun tak apa. Jangan sebut nama saya. Begitu tawaduknya mereka. Okey. Fasa'alahu 'anid du'a'i. Lalu bapak dia tadi, jadi bila hadis dia kena detail siapa yang tanya ni tadi. Yang tadi itulah As-Sa'ib tadilah, dia tanya Ammar. Dia tanya Ammar, dia tanya tentang doa ni tadi. Summa jaa fa akhbara bihi alqaum. Lepas dia dah dapat doa tu, dia pun datang kepada kaum, cerita balik kepada kaum dia. Okey. Jadi doanya adalah doa yang kita baca tadilah. Jadi kita nak terus tengok kepada makna. Jadi hadis ni dia bukan direct daripada Nabi. Tapi dia dapat daripada siapa? Ammar bin Yasir. Tapi Ammar kata dia dapat daripada Nabi. Jadi hadis ni statusnya marfu', iaitu bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianggap ini juga sunnah. Sunnah. Allah. Okey, kita nak tengok kalau kita sompet pendek-pendek lah kan, apa yang ada lah. Nanti kita sambunglah. Okey, Allahumma doanya berbunyi begini. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Okey, jadi sebelum daripada tu, Ammar tadi dia cakap, aku kau rasa pendek Eden ada baca doa Nabi padanya. Dia cakap macam itulah. Da'autu fiha bida'awatin. Dalam solat tadi aku ada doa macam doa Nabi. Dia ada khabar tak? Bila? Dia ada khabar tak? Aku baca masa rukuk ke, masa berdiri ke, masa sujud ke, dia ada khabar tak? Tak ada. Tetapi penulis kitab ini, Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dia letakkan pada sebelum memberi salam. Sebab doa ada dua tempat lah. Sama ada dalam sujud, rukuk ni pun tak, jangan baca doa lah. Kecuali ada yang kita belajar Allahumma ghafirli, itu je. Keadaan lain tak payah doa. Dua tempat saja, iaitu sujud dan juga sebelum memberi salam. Dua tempat saja. Jadi dia letaklah di sebab pendapat ni juga dipegang oleh Ibnul Qayyim lah. Maksudnya doa ni bila Ammar bin Yasir baca, iaitu sebelum memberi salam baginya. Jadi tapi boleh tak baca dalam sujud? Boleh. Sebab boleh jadi juga dia baca dalam sujud. Okey, apa yang dia baca? Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu, bi'ilmika. Allahumma maksudnya ya Allah, bi'ilmika, dengan ilmu engkau, al-ghaib. Al-ghaib maksudnya perkara-perkara yang tak nampak. Bila sebut ghaib, tak nampak. Dengan pengetahuan kau tentang benda yang tak nampak. Sama ada sekarang ni ada benda yang kita tak nampak, ataupun masa depan kita, esok, lusa, itu juga dianggap ghaib. Maknanya kita tak nampak, kita tak tahu esok jadi apa. Masjid yang sama, rumah yang sama, tapi esok tak tahu apa jadi. Jadi kita minta Allahumma bi'ilmikal ghaib, dengan ilmu engkau tentang perkara-perkara ghaib. Dia ghaib ni banyaklah. Macam mana akhirat tu berlaku, macam mana syurga tu, macam mana neraka, itu adalah perkara ghaib. Okey, satu benda di sini adalah bertawassul. Di sini ada tawassul di sini. Kita bertawassul dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Tawassul, satu benda yang tawassul. Tawassul ni, tawassul dalam Islam, dalam agama ni, kalau ikut panduan agama Al-Quran dan juga Sunnah, ada dua benda yang kita disyariatkan untuk bertawassul. Yang pertama, kita bertawassul dengan Allah Azza wa Jalla.
Ya Allah, contohnya ya Allah, kerana engkau Allah, tolonglah aku, macam tu. Kita bertawassul dengan Allah SWT sendiri. Ada doa tu. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah. Ya Allah, aku minta engkau demi ataupun dengan kerana engkau adalah Allah. Macam tu. Okey, kita boleh bertawassul dengan Allah itu sendiri. Asalnya tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada apa benda yang boleh tawassul ni, asalnya agama Islam datang kepada kita untuk buang semua tawassul ni sebenarnya. Islam datang, orang Arab sebelum Nabi SAW datang, orang Arab kenal tak Allah? Orang Arab kenal Allah. Tapi kenapa dia sembah berhala? Tawassul, sebab dia tawassul lah. So Islam datang, no more tawassul, sebab dia anggap berhala ini adalah perantara. Tawassul itu perantara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia minta dengan Latta, dengan Uzza, dengan apa ni, dengan Tuhan-Tuhan ni, supaya sampaikan hajat dia kepada Allah. Sebab dia rasa dia kecil sangat nak minta dengan Allah ni kan. Islam datang buang perantara ni. Asalnya tawassul ni, tujuan Islam itu buang perantara. Jadi jangan kita jadikan agama ni macam mana agama-agama macam tu balik. Kita cuba tawassul dengan benda yang Nabi memang datang untuk buang. Seperti mana Kristian jadikan Isa asalnya panduan, lepas tu jadi Tuhan terus. Jadi benda-benda ni kita kena elak. Okey, kita habiskan pasal tawassul sikit. Jadi, tapi ada tak benda-benda yang boleh kita tawassul? Jadi benda-benda bahaya. Contohnya kita jadikan kubur orang ni, kita minta kat kubur orang ni, minta kat syekh sekian, supaya dia ni orang soleh dulu, kita minta dengan dia, syekh kau tolong kan, kau tolong. Kita jadikan perantara. Asalnya perantara dibuang. Tetapi ada tak perantara ataupun tawassul yang masyru', yang dibenarkan dalam agama? Ada. Pertamanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang kedua dengan nama Allah. Allah, ya Allah, Antal Wahhab. Ya Allah, engkau Maha Pemberi, engkau Pengasih. Bagilah Chan aku nak kahwin satu lagi, contoh lah kan. Contoh, kita bertawassul. Tawassul ni biasanya orang terdosak, tuan-tuan. Dia dah minta, mungkin dia dah minta, tapi kali ni nak minta kono dapat. Jadi orang tu bertawassul. Bertawassul. Bi annaka antallah. Ya Allah, ya Wahhab, bagilah aku. Kita bertawassul dengan nama Allah. Allah ajar dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang cantik, yang sangat cantik, doa dengannya. Okey, apa lagi boleh kita minta? Dengan sifat Allah yang ni tadi. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan pengetahuan kau tentang perkara-perkara ghaib. Yang tu juga dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan salih. Seperti mana kisah yang Nabi cerita tentang orang-orang Bani Israel yang terperangkap di dalam gua, yang terperangkap dalam gua tu, lepas tu dia sebut ya Allah, aku ada ibu yang tua semua, aku bagi minum susu sebelum keluarga aku semua. Ya Allah, jika aku buat ini ibtigha wajhi, kerana mengharapkan engkau punya, aku buat tu semata-mata kerana engkau, fafarrij anna, bebaskan kami. Jadi terbuka pintu gua tu. Kisah ni adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada dua benda, iaitu dengan Allah Azza wa Jalla itu sendiri dan juga amal salih. Dua benda. Okey, tuan-tuan, jadi kita berhenti dulu dekat tawassul. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Azan.